Hai, Assalamualaikum. Kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Roslan. Apa khabar? Hari ini 31 Mac 2023 bersamaan dengan 9 Ramadan 1444 Hijrah. Macam mana dengan Ramadan anda? Masih okey ke? Ataupun dah Okay. Sebelum saya mulakan untuk perkongsian cerita pada video kali ini, saya cuma nak menzahirkan rasa simpati dan juga ucapan takziah buat pasangan suami isteri yang kehilangan anak dia kerana maut di dalam kebakaran di kampung Sabak Au, Muar baru-baru ni. Jadi ujian yang agak besar lah untuk mereka. Nak pula kita dalam bulan Ramadan dan tak lama lagi kita nak sambut Hari Raya kan. Sudah pastinya Hari Raya tahun ni mungkin menjadi satu perbezaan buat diorang sebab dah 8 tahun diorang sambut Hari Raya dengan anak-anak. Tiba-tiba tahun ni mereka berdua. Jadi semoga pasangan ibu bapa tersebut diberikan kekuatan oleh Yang Maha Esa supaya diorang dapat tempuhlah ujian yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Untuk perkongsian cerita pada video kali ini, saya terima satu kiriman email yang dihantar kepada saya daripada seseorang yang mahu dikenali dengan nama Amira. Tajuk email beliau sangatlah ringkas, iaitu Sihir. Jadi sebelum saya mulakan untuk menceritakan mengenai apa yang ditulis oleh Amira, anda yang baru jumpa channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng. Dan kepada anda yang sudi kembali setiap kali saya update video, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kerana sokongan anda kepada saya. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk penceritaan pada video kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan, sorry kalau saya cerita ni ada suara, ada serak ke, ataupun saya berdehem ke, saya batuk ke, sebab masih lagi dalam keadaan tak berapa sihat. Okey. Jadi untuk email ni, Amira mulakan cerita dia dengan menceritakan mengenai keluarga Mak Ngah, yang mana sihir ini ditujukan kepada keluarga Mak Ngah lah dan terkena kepada sepupu dia yang bernama Nurul. Kata dia, Pak Ngah dah meninggal dunia awal tahun 2000. Masa tu Nurul, anak yang sulung, baru saja berusia 10 tahun dan bawah Nurul ada lagi 4 orang adik lah. So agak mencabar dan berat juga dugaan untuk Mak Ngah besarkan 5 orang anak yang boleh dikatakan masih lagi kecil dan memerlukan kos yang banyak. Mak Ngah ni seorang guru yang bertugas di sebuah sekolah rendah kebangsaan milik kerajaan lah. Mungkin disebabkan cabaran untuk membesarkan anak tu terlampau kuat, Mak Ngah ni dia mencari peluang ataupun dia menambah peluang kewangan dia pada masa tu dengan membuka sebuah pusat tuition. Okay, Mak Ngah ni dia guru matematik. Jadi dia buka pusat tuition, dia mulakan dengan mengajar subjek matematik lah, subjek yang memang dia mahir. Bila pusat tuition dia semakin lama semakin bagus dan semakin ramai orang yang mendaftar untuk menyertai pusat tuition dia, Mak Ngah ni dia kembangkan lagi pusat tuition dia dengan mengupah beberapa orang guru untuk mengajar subjek-subjek yang berbeza. So bila Amira ni kata semakin lama ataupun lama kelamaan macam tu, sebenarnya Amira ni maksudkan tahun demi tahun. Jadi peristiwa ataupun email kiriman Amira ni dia bukan berlaku pada tahun yang sama, tetapi dia makan tahun. Okey. Jadi setelah pusat tuition Mak Ngah ni semakin berkembang dengan maju, dan mungkin pendapatan Mak Ngah daripada pusat tuition tu lebih tinggi berbanding pendapatan dia sebagai guru di sebuah sekolah pada masa tu, Mak Ngah ni dia buat keputusan untuk melepaskan jawatan tetap dia di sekolah dan memberi fokus sepenuhnya kepada pusat tuition dia sebenarnya. Mungkin juga pada masa tu Mak Ngah fikir yang anak-anak dia dah membesar, anak-anak dia memerlukan dia lebih. Okay, kalau dia mengajar di sekolah dan dia buat pusat tuition, rasanya dia kata macam tak ada masa dengan anak-anak. Jadi dia lepaskan jawatan dia dekat sekolah dan fokus kepada pusat tuition dia tadilah. So waktu ni sebenarnya setelah Mak Ngah melepaskan jawatan dekat sekolah, dia juga semakin lama semakin aktif bergiat
dalam bidang politik dan juga banyak melibatkan diri dengan NGO. Banyaklah yang dia buat dengan NGO. Dia pergi jadi sukarelawan lah, dia pergi jadi tu, dia pergi jadi ni. Banyaklah dia punya aktiviti. Tapi sepanjang aktiviti ni dilakukan, tak mengganggu pun urusan dia untuk menjaga anak dia lah, untuk memberi fokus kepada anak dia lah. Jadi macam dia pandai manage dia punya time, so that anak-anak dia masih lagi boleh dapat tunjuk ajar daripada dia. Macam itulah lebih kurang Amira cakap. Nak dipendekkan cerita, Mak Ngah ni yang sewaktu dia menjadi cikgu, dia ni seorang yang sangat lembut dan bersifat keibuan, namun dia macam berubah menjadi seorang yang sangat agresif. So korang tahu kan, kalau cikgu sifat dia macam mana, ahli perniagaan ataupun ahli politik sifat dia macam mana. So macam tu lah yang terjadi kat Mak Ngah. Dia punya sifat tu berubah. Dan masa ni sebenarnya anak dia dah semakin membesar. Bila anak dia dah semakin membesar, Nurul ni dah sambung diploma dekat Melaka, dan 4 lagi orang adik dia pun dah mula masuk sekolah menengah lah. Jadi semakin kurang lah perhatian yang diperlukan terhadap diorang, sebab diorang dah pandai uruskan diri sendiri. Dan masa ni Mak Ngah memang dah aktif sangat lah dengan NGO, dengan pusat, dengan politik dia. Dan masa ni juga sebenarnya Amira kata sikit demi sedikit Mak Ngah ni macam seolah-olah dah hilang minat mengajar, sebab pusat tuition dia diserahkan sepenuhnya kepada partner dia. Dalam tempoh ni dia dah ambil seorang partner, so dia serahkan sepenuhnya kepada partner dia. Dia pun dah tak mengajar subjek matematik kat pusat tuition dia. Dia upah cikgu lain untuk mengajar subjek matematik tu. So masa ni memang nampaklah ketara perubahan Mak Ngah daripada seorang yang sangat lembut dan penyayang berubah menjadi seorang yang sangat agresif. Okay? Sepanjang Mak Ngah melibatkan diri dengan NGO, Mak Ngah ni juga menjadi orang tengah di antara badan NGO yang tertentu, yang dia tak pasti NGO apa tu, untuk mengeluarkan dana ataupun mengeluarkan modal perniagaan kepada orang-orang. Okey, Mak Ngah ni kira orang tengah lah. Maknanya kalau let's say dia post, dia kata ni ada dana 50,000 untuk perniagaan, siapa yang berminat roger dia, macam itulah contoh. So ada orang setempat, penduduk-penduduk setempat ataupun rakan-rakan dia yang tanya dia, so dia akan kenalkan lah di antara kawan dia ni dengan badan NGO tersebut. Saya tak boleh nak cakap badan NGO lah, saya tak pastilah memang badan NGO ke apa, tapi Mira ni kata macam third party itulah. Mak Ngah ni orang tengah yang uruskan dana di antara syarikat tersebut dengan orang-orang setempat lah. So daripada situ juga sebenarnya Mak Ngah ni mendapat keuntungan dia sendirilah. Mungkin keuntungan tu lebih bagus daripada pusat tuition tadi, mungkin, kita tak pastikan. Mak Ngah tak berkahwin lagi ya. Lepas Pak Ngah meninggal memang Mak Ngah dah tak berkahwin. Okay, so mula-mula urusan tu nampak macam smooth je. Mak Ngah jadi orang tengah, ramai orang boleh dapat dana, diorang mulakan perniagaan. Tapi lama kelamaan timbul pula satu masalah, di mana orang-orang yang Mak Ngah bantu tadi tu kata yang Mak Ngah ni menipu. Sebab dana yang diberikan konon-kononnya pembayaran tanpa interest lah, itulah ini. Tetapi timbul pula masalah lain yang diorang kena bayar lebih, ada extra charge dan sebagainya. So masa ni memang banyaklah orang-orang setempat yang mengamuk dekat Mak Ngah. Malah diorang pergi jumpa Mak Ngah dan bergaduh dengan Mak Ngah lah, senang cerita. Dan masa ni sebenarnya memang Mak Ngah tak beralah pun. Mak Ngah lawan balik, sebab Mak Ngah kata hitam putih ada, korang dah baca agreement semua, korang dah tahu apa yang dia charge, apa yang dia buat semua, kenapa korang kata aku tipu? Macam tu lah yang Mak Ngah kata. Okay, so orang-orang setempat ni macam dah tak puas hati tau. Macam Mak Ngah ni penipu, tak puas hati. Dan Mak Ngah pun tak nak beralah, dia tak nak say sorry ke apa. Mak Ngah tetap dengan pendirian dia yang dia tak bersalah. Nak dipendekkan cerita, masalah timbul selepas ni lah. Okay, Nurul dah habis belajar diploma. Dia dah balik dekat rumah lah, sebab tadi dia sambung diploma dekat Melaka kan. So dia dah kembali ke Kuala Lumpur dan menetap sama dengan mak dia sebelum dia nak sambung semula belajar ke degree. Masa ni dia dah plan nak sambung degree dekat Pahang, Okay, lepas tu sementara Nurul ni nak sambung degree, tiba-tiba si Nurul yang sihat walafiat ni jatuh sakit. Dia jatuh sakit macam
macam secara tiba-tiba, dan sakit yang dia kena tu macam terlampau sakit sebab dia menjadi terlampau lemah. Dia jadi macam bedridden, dia tak boleh nak bangun, dia tak boleh nak bergerak, dan kebanyakan masa memang dia akan baring je dekat atas katil. So masa ni sebenarnya Mak Ngah memang dah risau. Tak payah cakap pasal hospital, memang dah ulang alik pergi hospital, tapi tak ada doktor yang boleh bagi tahu si Nurul ni sakit apa. Okey, tak ada dah check detail ni, buat CT scan semua, memang tak ada, tak nampak kanser ke apa, tak ada. So Mak Ngah memang dah macam sedih lah masa ni, sebab Nurul ni anak sulung dia dan satu-satunya anak perempuan dia. Adik dia bawah 4, semua lelaki. Mak Ngah memang dah sedih masa ni sebab Nurul tiba-tiba sakit, dan atas nasihat ahli keluarga, Mak Ngah akhirnya bawa Nurul ni pergi mendapatkan rawatan di sebuah pusat rawatan Islam. Dan masa ni sebenarnya barulah Mak Ngah tahu yang rupa-rupanya Nurul disihir. Okey, disihir. Sebenarnya tak pasti siapa yang tuju sihir tersebut dekat Nurul, sebab Nurul ni seorang yang sangat lembut. Nurul ni seorang yang sangat baik. Okey, Amira cakap Nurul ni dia memang lembut dan baik. Nurul ni jenis menghormati orang tua. So macam tak boleh nak expect tiba-tiba si Nurul ni boleh kena sihir. Macam terkejut lah bila dapat tahu Nurul ni boleh kena sihir. Ustaz yang ubatkan Nurul ni, dia cuma boleh bagi tahu dekat Mak Ngah. Dia tak boleh nak tunjuk dekat Mak Ngah. Dia kata dia tahu siapa yang buat, tapi dia kata dia tak boleh nak bagi tahu Mak Ngah siapa buat, sebab dia tak nak Mak Ngah berdendam dan sebagainya. Dia cuma bagi tahu Mak Ngah sihir tersebut dituju kepada Nurul atas sebab mahu membalas dendam kepada Mak Ngah. Dia cuma cakap macam tu. Itu apa yang dia tahu, dia katalah, ustaz tu kata. So masa Mak Ngah dengar ni, Mak Ngah macam kecewa lah. Mak Ngah ni macam, siapa pula yang nak buat dia? Dia tahu yang masalah memang ada antara dia dengan orang setempat kan, tapi dia tak pernah expect yang tiba-tiba orang yang marah-marah dia tadi tu boleh tergerak hati nak hantar sihir dekat anak dia sebagai cara untuk membalas dendam. Dan kemudian ustaz bantu untuk ubatkan Nurul. Sesi perubatan memang ambil masa yang lama, lebih kurang setahun, barulah alhamdulillah Nurul pulih. Dan Nurul kembali segar, eloklah, dia memang pulih. Dia dah mula bergerak, dia dah mula melakukan aktiviti dia macam biasa. Dan selepas dia sembuh, dia terus sambung balik pengajian dia dekat degree. Pengajian degree yang dia nak buat, dia sambung lah. Dan masa ni alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Nurul berjaya tamatkan pengajian dia, dan dia pun mulakan kerja dia di sebuah company yang agak besar lah, dan dengan gaji yang agak bagus sebenarnya. Dan masa ni juga sebenarnya Nurul dah bertemu jodoh, dan akhirnya mengikat, diijab kabulkan dengan lelaki pilihan dia lah. Diorang ingatkan yang kebahagiaan Nurul ni akan berterusan sehingga ke akhir hayat. Rupanya tak. Apa yang berlaku, selepas sahaja Nurul ni kahwin, 3 bulan 4 bulan macam tu, tiba-tiba Nurul sekali lagi jatuh sakit. Kali ni dia jatuh sakit lebih teruk daripada yang dia kena yang daripada sebelum ni. Jadi disebabkan nampak keadaan dia macam tu, sudah tentulah diorang bawa pergi hospital dulu, nak pastikan, nak confirm yang tak ada apa-apa masalah kesihatan. Dan bila doktor cek, semua memang dalam keadaan baik, dan doktor pun tak dapat nak bagi tahu Nurul ni sakit apa. Mak Ngah dah tahu dah yang memang Nurul ni terkena sihir sekali lagi. Macam pelik kan, dia boleh kena sihir lagi sekali. Ingat, sebab setahu diorang, selepas peristiwa sihir pertama kali dulu, Mak Ngah dah tak aktif melibatkan diri dalam NGO ke apa. Mak Ngah dah tak buat dah tak jadi middleman di antara orang ke apa, tak. Mak Ngah dia macam kembali fokus kepada kerjaya asal dia, iaitu guru pada masa tu tau. So ahli keluarga memang terkejut tiba-tiba Nurul ni boleh kena sihir sekali lagi. Suami Nurul lagilah baru kahwin kan, baru orang kata dalam fasa kebahagiaan, tiba-tiba isteri dia jatuh sakit macam tu. Nurul dibawa sekali lagi untuk mendapatkan rawatan Islam. Okay. Dan masa ni sebenarnya agak mengecewakan sebab banyak usaha yang dijalankan pada waktu ni tidak membuahkan hasil. Keadaan Nurul semakin lama semakin teruk, sehinggalah akhirnya Nurul menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan masa ni memang husband dia boleh dikatakan sangat sedih lah, sebab wife dia yang baru saja dia kahwin meninggal dunia kerana sihir. Setelah Nurul meninggal dunia, barulah terbongkar satu lagi rahsia yang dipendam oleh Mak Ngah. Tahu tak apa rahsia dia? Dulu, pada waktu awal Nurul terkena sihir dahulu, kan
Nurul dibawa untuk mendapatkan rawatan Islam kan. Rupa-rupanya selain daripada mendapatkan rawatan Islam, Mak Ngah juga mendapatkan bantuan daripada seorang dukun. Mungkin disebabkan itu jugalah sihir tersebut berjaya dilawan, kerana Mak Ngah membalas sihir tersebut dengan sihir. Mak Ngah mengirimkan kembali sihir yang diantar kepada Nurul kepada tuan dia. Ini adalah satu rahsia besar yang sebenarnya disimpan oleh Mak Ngah dan terbongkar. Macam mana boleh terbongkar? Masa Nurul sakit, dalam keadaan Nurul bertarung nyawa tu, ustaz yang datang membantu untuk merukiahkan Nurul pada masa tu, untuk membantu menyembuhkan Nurul pada masa tu, Mak Ngah nak bawa Nurul keluar pergi berubat. Mak Ngah kata dia nak bawa Nurul keluar pergi berubat, dan bila adik-beradik ditanya, kau nak bawa dia berubat dekat mana ni? Kita kan tengah berubat ni. Mak Ngah bagi tahu yang dia nak bawa pergi berubat kat mana, dan masa ni sebenarnya spontan ahli keluarga dia mengucap panjang, ya Allah ya Tuanku Ngah, apa kau buat ni? Kenapa kau dapatkan hikmah dukun untuk membalas segala kejahatan orang pada masa tu? So kiranya masa Nurul sakit yang kali kedua tu, barulah kan Toy yang Mak Ngah sebenarnya mendapatkan bantuan dukun juga untuk membalas kejahatan yang dikenakan kepada anak dia. Dan kini sebenarnya sejujurnya Mak Ngah berada dalam satu keadaan yang mana Amira ni cakap dalam keadaan mental yang tidak sihat. Senang cerita, Mak Ngah ni boleh dikatakan gila lah sekarang. Nak cakap meroyan pun boleh lah, macam tu lebih kurang Amira kata. So Amira kata dia tak nak korang hukum Mak Ngah atas perbuatan dia. Cuma ambil pengajaran yang boleh. Kita ni hidup dalam muka bumi ni, ada ramai orang di keliling kita. Hari ni mungkin hari kita, esok lusa kita tak pastikan. Jadi kalau boleh elakkanlah berbuat jahat kepada orang dan sentiasalah bertolak ansur. Mungkin Mak Ngah dah dapat pengajaran dia sendiri setelah dia kehilangan anak dia. Kalau Mak Ngah turunkan ego dia dulu, mungkin benda-benda ni semua tak terjadilah. So itu je perkongsian daripada Amira. Perkongsian cerita yang tak seram, tetapi bagi saya kan, perkongsian cerita ni macam sesuatu yang kita tak sangka akan terjadi. Selalunya dalam filem je kita boleh tengok macam kau sihir aku sihir kau balik, macam tu kan. Rupanya dalam reality life pun memang ada kejadian macam ni. Itu je perkongsian cerita daripada Amira. Terima kasih sebab sudi dengar cerita ni sehingga habis. Macam biasa korang anggaplah sebagai perkongsian cerita, sebab selalu kan kita cerita-cerita seram, tapi kali ni macam cerita dia berbeza sikit. Tapi bagi saya satu penceritaan yang cukup bagus lah. Betul lah dia kata, sebab kita hidup dekat muka bumi ni bukannya kita seorang, ramai orang dengan kita kan. Jadi nak tak nak kita kena belajar untuk bertolak ansur, betul tak? Itu saja. Jangan lupa untuk like, share dan komen apa saja yang diceritakan oleh Amira. Anggap sebagai perkongsian cerita. Ambil pengajaran yang boleh diambil dalam cerita Amira. Jangan terlampau taksub, jangan terlampau menghukum. Biarkan kebenaran dia menjadi milik Yang Maha Esa lah. Kalau korang pun ada cerita menarik nak share, boleh drop in korang punya email. Maksud saya hantarkan cerita korang dekat pautan email yang saya sertakan dekat deskripsi box di bawah, ataupun melalui nombor WhatsApp, talian WhatsApp yang saya sertakan dekat bawah juga. Sampai di sini saja. Kita jumpa on the next video. Terima kasih banyak-banyak guys. Bye.